kita main lagu nombor 2 minta muzik kuat sikit sini. Muzik kuat lagi sikit sini. Gitar okey. Gitar boleh turun sikit ke? Sama ada kita sedar atau tidak, tanpa insan lain, kita tak mungkin akan mencapai apa-apa. Biarlah dia temanmu, keluargamu, kekasihmu, atau adikmu sekalipun. Kita tak mungkin capai apa-apa sendirian. Dan sedarlah, kita juga kadang-kala penting bagi insan lain. Okey, lagu tu tadi ada dalam album solo Ahmad Shah dulu. Rilis tahun berapa tak ingat lah, dalam 6 ke 7 tahun lepas lah. So itu album yang buat masa ni, itu yang album yang adalah sekarang, yang secondnya album yang tu, dalam tu ada 7 lagu. Jadi untuk perkenalkan diri abang lu Okey, nama saya Shah Nizam Shah Nizam Abdul Halim. Saya lahir di Perak tapi besar di Johor. Siapa yang memang asal Johor? Sini, memang asal. Besar kat sini, sekolah kat sini semua? Oh ada? Okey, besar sekolah dekat Sekolah Rendah Kebangsaan Angkatan Tentera. Siapa tahu sekolah tu? SKAT. Okey, sebab bapa askar dulu kan, merantau banyak. Lepas tu sekolah menengah dekat English College, tingkatan 1 sampai tingkatan 5 lah. Okey, daripada situ, masa tingkatan 5 tu bermulalah abang punya career sebagai gitaris dengan kumpulan XGs. Masa tu dengan Abang Ujang, Ajai, Alung, Musa, Mamat kan. Okey, start daripada tu, mula dia punya transition tu daripada sebagai pelajar terus kepada seorang gitaris. Itu dia punya cabaran tu, memang boleh katakan tak sangka. Satu kita tak sangka. Lepas tu pada abang, bila benda yang kita minat tu, bila kita dah dapat peluang tu, kita kena grab. Itu je satu nasihat daripada saya sebagai pemuzik yang dah lama main dalam industri muzik ni.
peluang tu kalau kita ada, kalau kita betul-betul minat dalam bidang muzik, kita kena grab. Tak kira kita dah ready ke tak ready ke, sebab peluang tu tak akan datang banyak kali. Dia akan datang sekali je kadang. Jadi bila kita dah decide tu, maknanya kita kena buat apa yang perlu untuk kita mahir dekat bidang kita. So lepas tu dengan exist satu album, lepas tu dengan Slam sampai sekarang lah. Abang keluar exist, form Slam sampai sekarang. Jadi masa dengan Slam tu, abang dah pindah ke KL. Jadi bila di KL tu, dah banyak campur musician, sessionist apa semua. Jadi dalam masa yang sama, dengan Slam buat, dengan dengan artis-artis lain pun session album diorang pun buat juga apa semua. Tapi proses tu nanti kita cerita lah Proses tu nanti kita cerita. So abang cerita sikit-sikit je, sebanyak je sejarah. Dan benda tu berlanjutan sampai menjadi music director untuk program TV, untuk band-band lain apa semua, untuk produce album apa semua, dan sampai sekarang alhamdulillah. Jadi itulah dalam masa 30 tahun. Berapa tahun Daripada 91 sampai sekarang berapa tahun? 33 tahun 3 tahun Berapa? 33 tahun. Okey, 33 tahun masa macam sekejap je benda tu. Walaupun dah berumur ni, tapi rasa macam banyak benda yang kita perlu belajar lagi. Banyak benda yang kita perlu tahu. Sebab bila kita macam sekarang ni kan, saya tak tahu macam mana, ada yang budak, ada yang macam baru nak belajar main muzik apa semua, ada yang dah tahu main muzik apa semua. Jadi dia punya level tahap tu kita tak tahu ilmu tu apa yang awak perlukan daripada abang. Okey. Jadi sekarang ni abang tak nak semua rasa segan ke apa benda semua. Sekarang abang buka untuk soalan. Jadi dengan soalan tu abang akan relatekan dengan abang punya dengan abang punya kerjaya dan abang punya perjalanan dan abang punya pengalaman lah. So kita boleh boleh start sekarang. Nak tanya apa-apa je boleh, insya-Allah. Ada siapa-siapa nak tanya? Mesti ada kan? Tanya je apa. Okey, kalau siapa ada soalan, saya ada mic kat sini. Apa nak tanya? Okey, Assalamualaikum Pak Syah. Assalamualaikum. Okey, saya ada satu soalan ni. Soalan ni biasa jadi mainan orang. First kali dah jadi banyak bualan orang. Stormbox lagi baik daripada Multifact. Tu soalan pertama. Okey. Soalan kedua, tentang main muzik di bawah kemah dengan atas stage dengan di TV, macam mana setting level? Saya rasa memang beza setting level tu, delay dan modulation untuk setiap event. Okey. Itu je salah saya, dua je. Okey. Okey, ni kira advance jugalah soalan ni Ni bukan beginner punya soalan. Ada mic stand tak? Boleh ambil mic stand tu balik tak? Okey, sebelum saya jawab soalan tu dia sebenarnya sebagai seorang gitaris khususnya, sebenarnya kita kena tahu satu, gitar kita. Kita kena tahu apa instrumen kita. Kita kena tahu segala benda, kenapa kita pakai gitar ni, kenapa kita suka apa semua, pick up ni kenapa kita pakai semua kan. Jadi pick up ni, ikut soalan yang tadi tu, pick up ni dia akan respon dengan apa yang kita pakai dekat bawah ni. Stormbox ni kan, sama ada Stormbox yang kita kebal tu ke ataupun digital tu ke apa semua kan. Jadi untuk sekarang zaman dah berubah, tak macam dulu. Sekarang kita ada banyak akses untuk keluarkan sound yang bagus daripada digital punya gadget. Macam abang sendiri suka pakai Stormbox sebab dia ada kualiti dia yang sendiri. Dia ada kualiti dia sebab kita tak akan perasan bila kita perform apa semua, tapi dia akan perasan bila kita dekat tangan kita tu. Dia punya respon, dia punya distortion tu tolak balik, jadi buatkan kita lebih ekspresif kan apa semua kan. Jadi
pada abang prefer Stormbox dan campur dengan digital. Macam ni sekarang abang pakai ni lah. Tapi nanti kita cerita lah, kita boleh discuss tengok rig apa semua kan. Tapi separuh orang cakap macam tak sama, tak best. Stormbox juga best, digital best. Tak juga macam tu. Sebenarnya dia ikut apa yang sekarang ni keperluan dan akses tu cepat. And macam digital tu kita menghadap sekejap je, contohnya kalau pakai plugins apa semua kan, plugins ataupun yang kita pakai multi effects, kita boleh adjust tu benda tu cepat. Kita boleh select dia punya cap, dia punya apa benda semua kan, kita boleh cepat akses apa semua untuk senang nak buat kerja. Dan benda tu bagus, membantu untuk gitaris yang baru yang rasa, sebab dia kadang-kadang gitaris ni dia bila dia tak dapat satu benda tu dia cepat give up tau. Jadi benda ni membantu, dia akan tahu oh M ni bunyi macam ni, M ni cap ni bunyi macam ni apa semua kan. Jadi benda tu membantu. Tapi untuk performance yang lebih keperluan untuk lebih besar macam untuk TV apa semua kan, untuk TV apa semua. Jadi benda tu nanti kita akan rasakan benda tu lebih, kita perlu lebih lagi daripada digital benda. Sebab dia akan effects bunyi yang keluar dekat TV, bunyi yang keluar dekat sound. Kadang-kadang bila kita pakai digital, perasan tak ada siapa-siapa kalau pernah pakai digital effects, dia main sorang-sorang sedap lah kan, kat rumah sedap sound. Bila dia practice dengan band, habis hilang sound dia apa semua kan, memang dah tak dengar dah apa semua kan. Punya sebu lah apa semua. Itu sebab dia punya circuit dia memang macam tu lah. Tapi digital effects ni kalau kita faham kegunaan dia dan kita gunakan M yang betul, kita gunakan output yang betul daripada apa yang dah diberikan tu, boleh dapat sebenarnya, memang boleh. Tapi kita tak boleh treat digital punya effects tu sama macam analog punya effects punya apa ni, treatment apa semua. Jadi dia punya pressure dia dekat situ lah. Kita nak balancekan tu macam mana kan apa semua kan. Jadi untuk macam soalan tadi tu, berapa banyak effects pakai untuk TV Untuk bawah kemah, okey, sebelum setting delay modulation, bawah kemah macam mana, ada beza ke tak beza? Untuk live show kat atas stage macam mana, untuk TV macam mana? Okey, biasanya kalau untuk TV kita akan lebihkan sikit lah. Sebab dia akan compress. Daripada sini, daripada stage, dia akan pergi dekat mixer, daripada mixer dia pergi dekat dia punya transmission punya tu, pergi naik atas dekat satellite, lepas tu dia turun balik apa semua, lepas tu dia compress lagi. Jadi dekat untuk TV tu kita kena lebihkan sikit. Even sebenarnya kalau show konsert kan apa semua, sebenarnya memang reverb sebenarnya kalau kita tak perasan, kita rasa macam dah cukup, tapi sebenarnya tak cukup, lebih tau. Macam tadi reverb tu ada nampak ada banyak reverb ke tadi? Tak dengar reverb kan, dengar delay je kan tadi kan, sikit kan, tapi banyak pun letak kat situ. Bila main seorang baru dengar, bila dengan band bila dah masuk baru macam dah tak nampak dia. Tapi dia setting dia kita nak kena tahu dia punya time, delay punya time apa semua, kita ada tap tempo kan, betul tak? Dan kita tap tempo tu, benda tu penting. Tap tempo, lepas tu reverb punya value, reverb punya decay apa semua kita nak kena tweak satu-satu. Tu yang sebab tu cabaran jadi gitaris ni, dia punya homework dia banyak betul homework nak jadi gitaris. Memang bukan senang lah, tak senang lah. Bukan setakat kita ada gitar, kita ada 1-2 Stormbox, kita rasa okey boleh. Kecuali kalau nak jadi rockstar boleh lah kan. Kalau nak jadi rockstar pakai satu gitar dengan satu distortion boleh lah kan. Rockstar kita dah plan macam aku nak jadi macam Slash lah, aku nak satu gitar dan satu distortion lah boleh. Itu lain lah, itu case lain lah. Ini bukan cerita pasal nak jadi rockstar ke apa. Ini cerita pasal instrumen gitar tu, macam mana kita nak faham gitar tu, kita nak faham dia, kita nak carry dia, kita nak bagi dia sound gitar tu keluar, sound effect tu keluar, bagi orang notice bunyi effects yang kita nak keluarkan tu kan. Itu kita kena buat homework banyak. Okey, lagi soalan? Macam abang, okey.
Assalamualaikum bang. Salam. Soalan ni memang dah lama lah. Boleh. Daripada saya sekolah menengah lagi, saya memang nak tanya lah. Sekarang sekolah lagi kan? Macam nampak macam budak sekolah lagi. Baru habis. Baru 18 Baru habis. Oh, habis lah. Okey. Dia macam ni tau. Ada orang cakap kan, bila nak main gitar, kita belajar kod dulu, belajar benda basic-basic dulu. Tapi bagi saya kan, saya skip lah. Sebab saya memang minat lagu punk, metal kan. Okey. Jadi saya terus main macam power chord, palm mute. Jadi soalan saya lah, Okey. kita kena dengar cakap orang tu ke, tak pun kita tetap dengan cara kita belajar sendiri. Terima kasih. Okey. Dia macam ni sebenarnya. Okey, terima kasih Dik. Soalan tu bagus. Okey, macam ni. Adik nak jadi apa? Bagi mic tu balik. Mic. Cita-cita nak jadi apa sebenarnya? Saya tahu. Tak, bukan cerita yang lain lah. Yang untuk kalau main gitar nak jadi apa? Nak jadi apa? Saya Nak main saja gitar. nak jadi rhythm. Jadi? Jadi bila saya bergaul dengan member-member yang Okay. main gitar kan, diorang tahu kod pacak dia kan. Jadi saya terpaksa lah kena jadi lead juga. Tapi saya tak suka pun. Tapi masa persembahan dekat sekolah, memang saya kena jadi lead lah. Tak boleh buat apa lah. Alright. Okey, dia satu baru 18 kan umur kan. Okey, chords tu sebenarnya kena tahu. Sebab mungkin sekarang tak tahu chords apa. Nanti lagi 2-3 tahun bila main, chord ni, ini nama dia rupanya. Dia macam tu lah, dia punya proses kan. Tapi kalau dia decide untuk main lagu-lagu rock, lagu yang grunge ke, lagu punk ke apa benda semua kan, belajar macam tu tak apa, bagus. Nanti bila dah tahu benda tu kan, kena ingat lah macam ini A minor, D minor ke apa benda, contohnya benda simple apa. Dulu main-main tapi tak tahu nama contohnya kan, apa semua. Jadi benda tu, dia punya intention tu bagus. Tapi jangan cakap aku main gitar tak tahu chord pun tak apa, tak boleh cakap macam tu. Sekarang tak tahu, tapi next time bila kita belajar ilmu apa semua, okey, dulu aku main ni, okey, sekarang lagi dah tahu dah D minor apa scale apa semua kan. So benda tu tengok macam cakap lah. Kalau ada rezeki, contohnya awak jadi star apa jangan main gitar kan. Kalau boleh jadi star, ada luck, ada rezeki, awak ada effort apa semua, ada. Mungkin kalau awak tak tahu nama chord tu pun kan, benda tu jadi tak kisah pun sebenarnya. Kalau nak jadi rockstar lah, macam cakap, okey, macam sekarang ni kalau nak bawa gitar, awak punya kerjaya main gitar tu lebih lain daripada macam nak jadi session ke kan, nak jadi sessionist ke, nak jadi producer ke semua. Jadi memang kena ambil tahu benda tu semua. Memang kena ambil tahu. Chords apa semua penting, chords penting. Macam abang dapat tajuk untuk hari ni panduan solo, tapi sebenarnya solo tu sebenarnya dia punya skop dia kecil je daripada main gitar. Dia kecil je, skop dia kecil je. Skop dia kecil. Sebenarnya memang sangat kecil. Yang penting tu kita punya knowledge chords tu penting. Chords kita tahu chord separation, arrangement, key apa semua kan. Jadi benda tu yang kita kena belajar lah. Kita kena belajar apa cara pun kena belajar. Macam sekarang awak sampai sekarang pun masih lagi kan. Satu-satu macam abang selalu buat apa tau dulu. Masa nak start main dulu, nak start belajar, abang selalu campur dengan keyboardist dan Abang Acis. Abang Acis dengan selalu alhamdulillah dapat job dengan ramai keyboardist yang bagus. Jadi bila kita dengar dia main chords tu lain, tak sama dengan gitar. Benda tu kita akan buka macam macam mana benda ni bunyi dekat gitar, kita cuba tengok apa nama chords dia. Macam tu. Jadi kita belajar macam tu. Pernah sekali abang show dengan Kak Sheila Majid kan. Masa tu tak berapa pandai sangat chords lagi, betul. Ni memang serius ni. Masa tu baru nak belajar. Bolehlah main chord biasa, tahulah apa ada sharp 11 lah, apa sharp 13, flat 13 apa semua macam. Kita tahu nak main tapi kita tak familiar kan, dekat atas ni macam mana macam mana chord dia punya. Sampai masa time show tu abang pergi beli buku chords tu. Saya selain daripada Abang Haji, arwah Abang Haji, siapa kenal arwah Abang Haji kat sini?
Tak kenal. Arwah Abang Haji dia selalu main dengan Sheila Majid apa semua, Zainal apa semua, banyak show, session semua banyak dia main lah. Masa tu main dengan dia lah, dia gitar, Abang Syakir bukan ada 2 gitar show tu. So masa malam nak show tu, bentang skor atas katil tu masih lagi check balik chords dengan dia. Malam nak show ni. Check balik ni macam mana ni Ji? Macam mana? Okey macam ni. Okay. Itu dia punya effort kita kena buat lah. Effort. Sebab daripada chords tu datang solo tu, datang melody tu, datang notes tu dekat mana. Kadang-kadang kita nampak gitaris tu main, sedapnya duk dia main. Sebenarnya note tu datang daripada chords tu. Notes tu datang daripada chords tu. Kadang macam ni, okey, sedap bunyi, sedap. Sebab chords tu macam tu, dia kena main macam tu. Itu dia punya apa ni, kefahaman dia lah tentang solo gitar ni. Selain daripada kita kena tahu scale apa semua yang biasa, apa semua kan, scale major, minor scale, apa semua, blues scale apa semua. Jadi kita banyak kena tahu pasal chords, ambil tahu. Okey. Itu je. Bang, Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Saya ada 2 pertanyaan lah. Okey. Yang pertama, apa pendapat abang tentang orang katalah tone di jari? Oh, okey. Okey. Ni biasa dah jadi perdebatan lah antara gitaris di Malayan ni kan. Okey, soalan kedua saya, macam tone yang abang main lagu tadi, 2 lagu tadi tu, tone tu 100% abang tweak sendiri dekat digital dengan analog? Ataupun ada abang minta bantuan orang lain tolong settingkan? Okey, itu saja bang. Okay, Terima kasih bang. Soalan tu bagus. Tone di jari okey, tak jadi kita jawab soalan tu. Kita jawab okey. Untuk abangnya sound, abang tweak sendiri. Semua abang ni effect. Sebenarnya abang ada beberapa set effects yang analog ada, digital pun ada. Jadi sebab tu bila tweak dua-dua tu, analog tu memang best, tapi dia perlukan satu modal besar. Satu analog sekarang dah mahal tau kan. Lepas tu analog tu perlukan, kita bukan setakat perlukan stompbox yang bagus saja, kita kena ada amp yang bagus satu kan, kita kena ada amp. Jadi tak semua show kadang-kadang kita boleh dapat amp yang bagus. Jadi itu kekurangan dekat situ lah. Kecuali kita ada band kita besar, contoh je kita pergi show kita boleh bawa amp sendiri, tu okey. Tu kita boleh bawa analog punya set. Untuk digital ni abang tweak sendiri lah. Tweak sendiri. Tapi dia punya trik dia tu, bila kita tweak dekat studio, bila kita pergi dekat show, takkan sama. Kita faham lah. Sebab tu bila sebelum show kita akan check dulu, tanya amp apa diorang bagi, amp apa pakai. Okey, amp ni, dan kita boleh prepare nak bawa efek apa yang sesuai dengan amp tu kan, kita boleh prepare. Tapi biasanya abang tweak sendiri. Dan soalan tu yang kedua tu, tone dekat jari tu okey, macam ni lah. Main gitar ni dia satu proses tau, proses. Kecuali macam abang cakap, dia ada 2 jenis gitaris, yang belajar, yang tak berapa ada bakat tapi dia belajar betul-betul sampai dia jadi terror. Lagi satu gitaris yang ada bakat, dia tak perlu belajar macam yang lain pun dia dah terror dah, dia dah main. So dia ada 2. Tapi yang satu ni berapa sangat je ada kan, tak ramai yang ada. Jadi tak nak terpaksa kita letakkan diri kita dalam yang golongan nombor 2 ni lah, yang tak berapa ada bakat, yang apa ni, yang tak berapa terror sangat main sejak daripada pegang gitar tu kan. Jadi kita bila kat situ, kita akan selalu praktis lah kan, macam mana dia ni main. Okey, kita dengar ni, kita praktis. Jadi proses tu sebenarnya yang create awak punya tone tu. Itu yang orang cakap tone dekat jari. Awak selalu dengar siapa, Abang Man, Mengkidal, Joe Wing, dah berapa tahun dah diorang main apa semua kan. Tapi diorang ada exception sebab diorang ada bakat. Jadi sebab daripada awal album dulu, diorang dah macam, ni dengar je, best, sedap diorang main. Jadi diorang ada tone tu, memang diorang ada bakat dekat situ. Jadi memang betul pun tone dekat jari sebenarnya. Sebab kalau kita bagi gitar yang sama,
effects yang sama, kita bagi 3 orang gitaris main, bunyi dia takkan sama. Jadi itu yang abang suka instrumen gitar ni, sebab dia satu instrumen yang ekspresif. Dia dekat dengan vokal dia sebenarnya. Gitar ni dekat dengan vokalis. Macam mana pun gitar ni mesti semua lagu nak kena ada gitar solo. And almost lah 90% lah mesti kena ada gitar solo. Kan? Mana kita ada dengar dalam lagu ada drum solo, tak ada. Kat konsert je kita boleh dengar drum solo, betul tak? Jadi dia instrumennya ekspresif. Bila ekspresif ni kita perlu banyak eksperimen lah. Kita kena banyak input, banyak ilmu. Selalu dengar ni, macam mana dia dapat sound macam ni kan? Macam mana? Kadang tengok dulu, sekarang senang lah, dah ada YouTube apa semua serang kan. Macam dulu tak ada. Dulu kita kena dengar kaset, dengar macam mana bunyi macam ni. Kita tak tahu pun dia pakai gitar apa dulu kan. Efek apa dia pakai ni kita tak tahu. Tapi sama. Tapi proses sekarang dah ada YouTube, senang. And kita tak apa-apa pun, info pun boleh dapat dekat ni. Jadi untuk sekarang ni tak ada alasan lah. Kalau kita tak nak capai sesuatu tu boleh dapat lah. Tinggal nak kan, tak nak je lah. Tapi separuh orang cakap kalau benda tu terlalu banyak info, ada kita tak boleh nak choose mana satu. Jadi kita kena decide. Macam orang cakap tadi, yang tu kan katalah baru start nak main kan, decide. Awal-awal dah decide dah, apa aku nak buat, nak main apa kan, nak main rock ke, nak main grunge ke apa main. Tu lah. Kecuali kalau kita cita-cita kita nak jadi sessionist. Okey. Itu orang cakap memang banyak kerja. Sessionist bukannya senang. Satu, kita kena ada gitar yang banyak. Sebab gitar lain, kita kena ada single coil. Kita kena ada humbucker lain. Lepas tu kita ada akustik gitar, ada akustik steel, akustik nylon. Jadi lepas tu effects lagi apa semua kan. Jadi memang lepas tu kita kena tahu banyak benda. Kita kena belajar basic pun kena bagus apa semua. Tak adalah bagus sebenarnya. Sebenarnya kalau abang as a producer apa yang saya tengok dia punya, macam orang cakap tadi, tone dia main, feel. And walaupun dia basic ataupun dia punya teori dia tak berapa bagus, kita tengok dia main, dia ni main sedap lah kan. Nanti saya tanya, tengok boleh baca tak? Boleh lah sikit-sikit. Okey, boleh lah. Boleh. Sebab benda tu bukan satu keperluan, bukan benda tu keperluan, tapi untuk sebagai producer kita nak bagi orang dengar bunyi macam contoh lawak contoh kalau awak main sedap kan, abang takkan tanya apa yang kau tahu. Tak ada, kita tanya. Kalau kita dengar gitaris main sedap pun, kita takkan cakap dia ni tahu teori banyak mana. Tak ada. Dia ni main sedap lah, habis aku nak dengar lah. Itu je kan. Apa yang gitaris tu, apa yang dia produce, yang kita bagi dengar, itu yang penting. Kita tak nak tahu pun dia tahu chords pelik-pelik apa, kita tak nak tahu pun sebenarnya. Kita tak tahu dia main sedap je kan. Katalah ada suka main speeding, cakap, ni best lah main semua. Okey, aku suka dia ni. Kita tak nak tahu pun yang dia punya tahap teori dia banyak mana, kita pun tak tahu. Kita tahu dia main sedap, dia main laju, aku suka dia main ni. Dia ni main feels kan, macam Abang Kid main, dia main sedap. Kita tak tahu pun dia. Tak nak tanya pun kita dia punya tahap knowledge dia tu banyak mana. Kita jarang untuk final product, jarang kita akan ambil tahu benda tu. Okey, untuk beginners ada siapa yang belum tahu main gitar kat sini? Baru nak start main? Minat muzik? Adik belakang. Ni. Adik, minat muzik tak? Minat? Main apa? Minat main apa? Sorry? Gitar? Dah belajar belum? Boleh main dah? Ada band? Tak ada. Habis main macam mana? Sorang-sorang kat rumah? Memang nak cari band lah. Oh, main cari band? Tapi sekarang kan susah cari band kan. Betul. Okey, kejap lagi abang cerita pasal susah nak cari band. Okey, untuk gitaris baru yang minat ni, satu, bukan kata gitaris lah, musician yang betul-betul nak jadi muzik sebagai career ataupun untuk cari makan sebenarnya banyak benda yang perlu dikorbankan, banyak sangat sebab dia punya
keperluan untuk praktis tu memang agak melampau lah. Praktis memang teruk. Praktis tu memang. Dulu abang untuk share abang punya experience, abang tak ada. Dulu berhenti untuk makan je. Berhenti praktis main gitar untuk makan je. Tak tahu berapa lama lah. Memang praktis. Sebenarnya kita tak tahu. Memang praktis kita dengar masa tu, zaman tu keluar Joe Satriani dah apa semua zaman-zaman tu kan. So kita praktis. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya praktis lagi. Kalau dah habis ni balik ni, contohnya kan macam awak tanya tadi kan, tweak sound apa semua kan. Bila kita tweak sound tu kita dapat praktis 2-3 jam apa semua. Paling tak pun sekarang abang praktis, paling tak pun 4 jam satu hari. Praktis bukan untuk apa pun, sebab untuk kita punya apa ni, touching tu, feel tu apa semua kan, untuk jangan sampai dia apa ni, jangan sampai memory tu hilang. Dia dapat jadi benda tu fluent apa semua kan. Jadi benda tu praktis tu perlu. Jadi pengorbanan yang diperlukan untuk praktis tu awal, lagi-lagi kalau awal memang banyak adik. Dengan awak nak praktis lagi, nak menghadap band member punya perangai lagi apa semua kan. So tu satu cabaran lah. Bayangkan dulu kita orang korang gelak kan, tahu kan, band member sendiri perangai. So benda tu tak kisah sebenarnya. Memang kena lalu pun. Kan? Memang kena lalu. Kau tak suka dia ni ke, tak suka dia siapa bass ke, tak apa. Ada pakai bassist lain. So benda tu memang korang kena lalu semua. Memang band semua kena lalu. Tak ada kita dengar satu band ni kekal sampai ni tak ada, memang tak ada. Dia yang penting macam mana kita adapt tu. Okay, kita adapt drama ni, okay, tukar drama macam mana kita adapt. Dan yang penting sebenarnya apa tu, bila kita dah decide kita nak jadi musician, kita kena ambil effort untuk belajar basic. Itu penting, basic. Okay, kalau kita nak jadi sessionist, kita kena ambil teori untuk kita tahu kan. Sebab biasa kalau keperluan sessionist, dia akan bagi skor lah. Dia akan bagi skor untuk sessionist, bagi skor, boleh baca apa semua. Dan benda tu satu proses jugalah kan. Dan ada yang macam sessionist yang sampai sekarang pun baca tak berapa tapi main sedap. Tapi dia ada extra effort, dia study lagu tu. Dia study, dia tangkap, okey, main show sedap, okey, jalan on je apa semua. So benda-benda macam tu, macam adik baru ni kan ajar kan, cuba ambil teori kelas. Memang bosan sikit lah. Dah ada ambil belum? Teori kelas, teori dah ada ambil? Tak ada? Cuba ambil. Muda lagi kan? Boleh ambil pada sekarang ambil. Tak apa, belajar aja dulu teori tu. Belajar dulu teori apa semua. Lepas tu, sebab tu orang cakap pengorbanan tu besar. Belajar teori nak kena belajar, lepas tu praktikal pun nak kena belajar juga. Dia tak sama teori tu. Itu kita punya knowledge, note apa macam chords apa semua, tapi ni nak kena jalan ni semua ni. Nak kena praktis juga. Tu yang makin dia makan banyak. Tapi untuk sekarang sekarang punya apa orang cakap tu, selalu orang cakap jadi musician tak ada masa depan lah apa semua, banyak orang fikir macam tu kan. Kalau dulu tu mungkin iyalah kot. Dulu-dulu zaman-zaman dulu-dulu kan. Tapi sekarang kalau kita boleh set kita punya value sendiri, kita set kita punya value, orang jadi macam orang ada sebab untuk panggil kita, untuk try kita tengok. Okay, dia ni main sedap, itu je lah. Main sedap bagus, kata macam baca pun cepat apa semua kan, kerja disiplin. Belum cerita bab disiplin lagi. Kan. So untuk yang muda-muda ni, kalau minat nak jadi sessionist, minat nak main muzik sebagai career, nak jadikan career, kena ambil basic satu. Lepas tu kena kerja keras. Banyak kena tinggal benda-benda yang tak berapa penting tu, memang kena berkorban lah. Ambil extra effort sikit. Satu, lagi satu. Disiplin. Disiplin. Disiplin untuk jadi musician sebenarnya okey. Musician okey sebenarnya macam biasa je lah. Datang awal, datang on time apa semua. Tapi sebenarnya kalau kita nak betul-betul berjaya apa semua, kita kena ambil extra effort. Jadi
kita kena, katalah contohnya rehearsal pukul 1 rehearsal pukul 1. Lagi-lagi gitaris banyak barang, nampak? Kan basis, kalau basis tak berapa banyak lah, adalah barang tu. Gitaris yang paling banyak sekali barang dia punya instrumen dia nak kena bawa. Jadi kita katalah praktis pukul 1, kita kena datang awal. Datang awal lama apa pun, datang awal rehearsal ke, masa recording ke apa, kita kena biasa datang awal. Dan memang itu salah satu kriteria yang perlu ada untuk nak berjaya lah. Kalau nak jadi macam biasa je boleh je, datanglah time on time tak apa. Tapi kalau nak berjaya tu kena ambil lagi satu extra step. Belajar kat situ. So disiplin penting lah. Kita tahu lah band members kan, kadang-kadang rehearsal pukul 1, pukul 1:30 baru sampai kan, kita berlenggang apa semua kan. Studio time dah kira dah ni apa semua kan. So benda-benda macam tu, tapi memang kena lalu lah, benda tu memang kena lalu. So apa lagi, ada apa-apa ni? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Abang, saya ada 2 soalan nak tanya. Yang pertama, macam tadi abang cakap pasal session tu kan. Kalau kita dah praktis apa semua kan, ada saluran macam kalau kita minta kerja, kita boleh pergi interview apa kan. Kalau session tu kita nak ke mana? Nak tanya dengan siapa ke apa? Maksudnya nak jadikan kerjaya lah kepada diri kita kan. Lepas tu yang kedua tadi saya nak tanya tentang score dalam muzik kan, by heart. Dengan teori kita belajar, dalam teori kita ada belajar score dengan note tu kan. Apa beza score dengan note tu, sama ke atau ada lain? Score ni biasa satu istilah kita panggil untuk yang ada note music itulah. Kita panggil master score biasanya. Kalau untuk band ni apa semua so semua part ada dalam tu. Tapi semua ditulis lah. Arranger akan tulis semua part dalam tu. Cuma macam awak musician kan? Bukan musician. Tanya soalan dahsyat juga. Okey. Okey, abang jawab yang first dulu kalau macam mana kita nak jadi sessionist kan. Okey, mula dulu macam abang punya experience, abang bukan start daripada sessionist dulu, start daripada band. Start daripada Exist, daripada Slam. Slam tu batu rekod tu. Lepas tu dalam tengah-tengah Slam tu rekod second album, baru ada peluang untuk jadi sessionist. Lepas tu ada dekat studio tu ada album Cina recording kat situ kan. So ada producer Cina tu dia panggil, you boleh masuk gitar I punya lagu. Boleh buat 2-3 lagu. Okey. So daripada situ bila kita, sebab tu saya cakap tadi, bila kita kena sentiasa grab peluang kalau kita dapat, walaupun masa tu tak tahu baca, masa baru belajar baca kan, apa ni. Lepas tu pergi dia cakap okey, dia suka main. So benda-benda tu start daripada awal lah. Awal macam tu, lepas tu dia akan, biasa musician yang bagus ni, saya nak cakap saya bagus lah, maknanya kalau biasanya producer, kalau dia tahu orang tu boleh main, dia akan recommend kat orang lain. Cakap okey, dia ni boleh main. So benda tu satu proses lah. Ada certain time tu kita rasa macam kita dah okey boleh session, tiba-tiba macam ada satu show kita pergi macam alamak kita tak boleh perform kan, kita macam alamak tak boleh, ni tak tahu. So benda tu macam cakap, benda tu kita tak boleh terus rasa down, kita tak boleh give up, kita kena terus belajar, step up lagi apa semua kan. Cakap jadi benda tu akan lama-lama orang akan notice lah. Macam orang cakap tadi tu, kalau untuk jadi sessionist biasanya proses dia, kalau dekat Malaysia ni dia akan selalu proses kalau Malaysia ni dia daripada band. Itu gitaris grup ni bagus main, tengok dia boleh baca ke tak kan, atau boleh try dia main session untuk ni. okey start daripada situ. Daripada sekarang ni kita ada banyak sekolah-sekolah muzik daripada Aswara kan, SK daripada Aswara dan ICOM dulu apa semua. Jadi banyak musician diserap daripada situ. Sebab tu orang cakap tadi tu, teori tu penting. Jadi teori tu akan membawa awak ke tempat yang sepatutnya lah nanti apa semua kan, kalau awak serius untuk main muzik.
Tadi lagi second soalan apa tadi? Music score. Jadi soalan kedua saya pasal apa? Note dengan skor. Oh, no score. Dalam score tu ada notes lah kat situ semua. Itu je lah beza dia. Tak ada beza pun. Tinggal lagi kalau kita biasa kalau session band untuk yang apa ni, yang bukan orkestra kan, contoh bukan orkestra ke apa, jadi score tu dia akan ada satu master score lah. Maknanya semua parts ada kat situ. Dan kita sebagai gitaris, kita kena buat homework, kita kena dengar part mana. So kita kena check mana punya part line tu, okey ni line keyboard kat sini, okey biar keyboard, okey ni gitar. Kadang-kadang dia ada tulis, kadang-kadang producer, kadang-kadang arranger tulis gitar part. Kita kena baca lah, kena main lah. Kadang-kadang dia ada tulis gini gitar solo tapi dia tak tulis. Maknanya kita kena buat homework, kita kena dengar lah. So macam tu lah, buat homework. So benda-benda macam tu satu proses. Bagus lah soalan tu. Sebab orang ingat macam kalau session ni nak kena main apa yang macam score lah tulis tu, main. Kecuali benda yang ditulis dia. Kalau dia tulis ni kena main. Tapi chords kena betul lah, kena tahu chords lah. Maksudnya kita tak boleh main sebarang aja kan. So kita kena dengar. Sebab tu sebenarnya main gitar ni kita lebih banyak mendengar lagi daripada kita main ni sebenarnya. Kita dengar keyboardist punya part, dengar bass punya part, dengar apa semua buat. Jadi daripada situ baru kita boleh apply kita punya main, nak main macam mana kan. So bagus soalan tu. Next. Assalamualaikum bang. Salam. Saya nak cakap lah, saya ni main untuk tim tradisional ya. And saya ni bukanlah gitaris untuk tim, dalam tim tu lah. Tapi saya ni main gambus. Soalan saya, boleh ke saya bawa cara main gambus saya pergi bawa ke gitar? Okey, terima kasih bang. Boleh je. Boleh. Ada juga yang gitaris apply main gambus dekat bunyi-bunyi gambus tu dekat gitar ada. Boleh. Tapi awak nak main gitar ke nak main gambus sampai ke? Saya prefer main gambus lah. Main gambus lah. Main gambus. Okey. Sebab ramai yang tak boleh mewarisi Betul. warisan Johor. Bagus. Ada kenal beberapa gitaris yang dia apply gambusnya playing dekat dalam gitar, tapi tak semua lagu boleh. Tak semua lagu akan ada, tapi baguslah tu. Abang suggest buatlah ni, buat band. Buat band tradisional apa, main gambus semua jadi. Ini gitaris saya lah. Oh. Comel. Memang ada satu tim. Kita buat tim sekolah dulu. Oh, okey. Masih lagi? Masih lagi. Bagus. Ya. Okey, bagus. Sebenarnya permulaan macam ni kan, anak-anak muda start buat band apa semua, tak kisahlah nak main, nak buat muzik macam mana pun, jadi buat aja kan, buat je. Sebab kita tak tahu sebenarnya rezeki ni. Kita tak tahu yang effort kita ni nanti bila akan dapat imbuhan dia. Kita tak tahu sebenarnya. Tapi just bila kita selalu buat kan, abang ada kenal 2-3 band first album dia buat macam orang tak apa sangat, tak apa. Second album pun tak apa. Tiba-tiba album ketiga, album keempat terus meletup terus kan. Time tu dia dah apa ni, dia dah gain kat situ. Sebab kita tak boleh expect kita dah buat sikit satu terus berjaya, terus nak jadi star, terus jadi tak, memang susah. Jangan expect macam tu lah. Tapi yang penting kita punya basic tu, kita punya knowledge kena kuat lah. Dalam masa yang sama kita progress tu kan, kita tak boleh macam sambil lewa cakap okey dah cukup lah untuk aku ni, okey kot, dah okey aku main dah okey kot. Tak boleh macam tu sebenarnya kan. Dia punya proses dia memang masih panjang lagi. Assalamualaikum Bang Syah. Salam. Saya seorang gitaris. Tapi saya berperan sebagai rhythm. Saya ada band. Apa? Rhythm.
Kita Rhythm. bergaduh pula kat sini. Ni lead saya. Ni lead saya. Okey. So band kita orang ni dah ada start dari zaman sekolah lagi. Okey. So chemistry tu ada lah kalau nak buat ni apa semua kan. So persoalan dia, apa yang perlu kami buat untuk lanjutkan career kita orang? Okey. Mas. Okey, minat ni nak ni jadi berminat untuk buat apa ni? Untuk pergi lagi jauh lah. Okey. First, korang ada band, penyanyi ada lagi semua? Okey, korang kena buat lagu. Asal aku tengok dia tengok kau suruh buat lagu. Apa dia? Banyak buat lagu? Dah rekod? Tak rekod kenapa? Dia terbiar macam tu. Oh, tak boleh, tak boleh. Ada. Siapa nak, macam mana orang nak dengar korang boleh main kau punya Itulah. produk material semua kena rekod. Dia masalah dia rajin tapi saya malas sikit. Tapi dia paksa saya kan. Tak boleh buat Okey, apa macam kan. ni untuk band-band budak-budak apa ni, untuk musician baru yang dah ada band, kena rekod. Rekod lah. Memang kena rekod pun. Siapa nak, kalau kau tak rekod macam mana orang nak dengar kau? Macam mana nak dengar yang katalah Terror lah contohnya kan. Terror kalau main kat rumah je siapa nak dengar? Kan main sama sendiri, kau main sama 4-5 orang, kau orang 3-5 orang yang dengar, macam mana? Macam mana nak dengar? Kau dengar sama sendiri. Jadi kena rekod. Rekod bagi orang dengar kan. Kena buat effort lah. Macam cakap tadi, tak semestinya bila kita buat first, katalah minggu depan lah, contohnya minggu depan kau pergi rekod. Tiba-tiba kau bagi dengar, semua orang cakap, tak sedap lah. Lepas tu korang dah tak nak buat dah, mana tahu lah. Itu je lah cabaran dia, macam tu. Kau kena buat je, kan. Korang kena buat. Lepas tu kena ada knowledge, apa semua, practice. Bagi tight band apa semua kan. Lyrics, tengok, tanya siapa-siapa lirik okey ke tak, apa semua kan. Production, cari studio yang best sikit, buat rekod apa semua okey. Bagi dengar. Jangan daripada situ lah, start daripada situ. Kalau tak start, macam mana kita nak kalau tak naik satu tangga, macam mana nak naik lagi tangga kan, ada banyak tangga. Kita kena naik satu-satu. Rekod. Siapa penyanyi datang tak? Penyanyi datang? Ke kau main gitar kau nyanyi sendiri? Sebelum ni kita orang punya penyanyi perempuan. Oh ya ke? Dia selalu nyanyi lagu. Dia selalu nyanyi lagu slow-slow lah. Oh, korang nak main lagu rock? Memang gitu lah saya. Memang tak kena sikit lah. Okey, tak apa. Tapi nak buat macam mana? Tak kena. Sekarang ada penyanyi lelaki sebelum ni. Oh, okey. Tapi dah praktis-praktis, tiba-tiba dia hilang time show. Dia lari lah. Suara dia. Apa kau ni? Belum orang dengar lagi penyanyi dah hilang lah. Okey, tak apa. Kau buat je. Buat je, tak kisah. Cari penyanyi lain ke, buat je, tak kisah. Dia kena buat. Okey, cari lah penyanyi yang orang rasa boleh nyanyi, boleh kerja sama-sama. Okey, buat je band. Tak boleh nak cakap aku tiba-tiba lagi 10 tahun korang meletup apa semua, tak boleh nak tahu kan. Benda tu kita tak tahu. Kita tak tahu. Kan lagi-lagi zaman sekarang yang cepat viral, kita ada internet apa semua kan. Maknanya dari segi marketing tu tak impossible pun, apa-apa pun boleh berlaku kan. Ada orang minggu lepas orang tak kenal pun, tiba-tiba minggu ni dia terkenal semua kan, terkenal, satu Malaysia kenal dia apa semua, pergi show apa semua, kaya terus apa semua. Benda ni sekarang ni lain, tak sama macam dulu. Ni peluang untuk peluang gunakan internet punya ni lah, punya kelebihan kat situ. Okey. Jangan gaduh je. Gaduh lagu tak siap. Okey. Macam abang dulu abang share dengan abang masih share experience sikit dengan Exist dulu. Zaman banyak kau ni lah 17-18. Kita orang tak ada live. Senang nak cakap. Tak ada live. Habis sekolah pergi praktis 8 jam daripada petang sampai malam apa semua kan, sampai dah tergolek dan terbaring dekat atas meja office tu apa semua kan. Okey, lepas tu besok pergi sekolah balik. Kalau rajin lah pergi sekolah lah, tapi kau jangan buat macam tu. Sekolah. Okey, pergi
So dia punya pengorbanan dia macam tu. Kita orang praktis dulu satu hari paling tak pun 8 jam. 8 jam tapi ya, dia punya time dia tu memang tu orang cakap nak jadi musician ni dia punya pengorbanan tu memang agak lain sikit lah, low basic sikit lah. Memang susah, memang susah. Dia tak boleh macam kita praktis sikit lepas tu dah macam expect kita dah nak itu kes lain. Itu kes nasib kan. Tapi kita kena cuba, betul tak? Nasib tu kita memang kita doa apa semua kan, bentuk akan datang. Tapi dalam masa yang sama kita sendiri kena kuatkan diri kita kan, kena tambah knowledge apa semua. So nanti bila time tu sampai semua okey, aku dah ready. So macam tu lah. Lepas tu first kita record album Exist, alhamdulillah semua tak ada problem. Maknanya Abang Ujang selamba je masuk kita recording dekat Singapore tu. Kita recording kat Singapore album studio. First time masuk studio tu kita agak terperanjat dah sebab ada Mak Saleh kat situ. Dulu kita tengok Mak Saleh je. Mak Saleh pun kita macam alamak seram ni nak record kan. Padahal dia tak ada buat apa pun kat situ. Dia engineer je kat situ kan. So dia punya experience tu, dia punya proses tu penting. Aku cakap kau kena lalu benda-benda yang susah dulu untuk gain something. Sekarang tak boleh. Okay. Right. Lagi. Assalamualaikum abang. Salam. Saya ada 2 soalan. Soalan pertama untuk lagu baru, apa abang punya thought process untuk buat gitar solo masa bila ada lagu baru, melodi dah ada, tapi nak buat gitar solonya. Okay. And then soalan kedua, abang ada formal music education ke, dan ada tak macam guru-guru ataupun ada gitaris yang inspire abang? Okay. Abang jawab yang tu dululah formal education. Okay, dulu abang masa start dengan Exist dulu tak ada formal education lah. Semua based on dengar kaset tau masa tu, kaset bukan CD tau, kaset lagi dengan kaset Joe Satriani punya album keluar, Vinnie Moore, Steve Vai, Malmsteen apa semua. So lepas tu kita dengar band-band Search, Left Handed apa semua. So kita dengar. Cakap apa dia ni main ni kan dulu. Korang senang lah sekarang tengok YouTube semua dah ada dah semua sumbat dia dalam mulut dia sekarang. Dulu kita orang dengar benda tu kan. Dengar cari apa semua kan. So daripada situ dengan masa first album Exist pun belum ada formal lagi. Tu semua memang based on kita punya orang cakap lu pakai hati je lah. Janji tak sumbang. Kita main cakap okey sedap lah ni, boleh lah dengan Ajai arrange kita orang arrange sama lagu Exist dalam studio. Main semua based on by heart apa semua. Lepas tu dengan Slam pun masih belum lagi. Masih belum lagi. Lepas tu saya pindah KL, start daripada KL tu baru ambil formal. Situ ambil formal 6 bulan punya course, ambil belajar teori, basic je. Belajar basic je, tahu ni punya ni, macam ni. Lepas tu bila kita bercampur dengan ramai gitaris, itu sebenarnya dia punya rahsia. Sebab time tu tak ada YouTube lagi kan. Tu treat macam YouTube lah, kita pergi tengok dia macam kita tengok dia pergi recording, kita tengok dia pergi show, benda tu kita belajar tau. Kita tengok dia pegang A minor, dia ni pegang lain pula kan. Pergi dekat sini, tengok dia ni lain pula. Bunyi lain, bunyi sama kan tapi dia pegang lain. Kadang pegang sama bunyi lain pula kan. Benda tu jadi untuk gitaris tu dia satu proses belajar yang agak subjektif juga bila kita pergi tengok. Jadi abang banyak belajar dengan arwah Abang Haji banyak. Ada satu tu pengabanan, pernah tengok dia recording. Benda tu memang satu pembelajaran yang besar untuk abang. Masa tu tengah record album Slam, tengah buat album second album kot tak silap. Lepas tu dengar call abang Nan, cakap Nan ada buat apa tak hari ni? Lepas tu dia cakap ada, aku ada recording dekat King Studio masa tu. Dia buat album Hatan yang apa tu, yang abang Firdaus produce tu, yang ada lagu
Gerhana apa semua, dia rekod balik lagu M. Nasir, album tu. Pergi ngam-ngam dia tengah rekod gitar akustik. Duduk diam tengok je lah. Janganlah pula kau nak menyibuk tanya time tu juga kan. Tengok je dulu, tengok. Tengok apa dia buat proses. So benda tu proses kita nampak sendiri. Dan kita nampak sendiri dia main, bila dia main chords tu, bunyi apa yang keluar daripada tu. Jadi kita nampak dan kita dengar. Oh macam ni, macam ni. Dulu rekod akustik, dulu recording bukan macam sekarang. Salah, sekarang boleh copy paste. Kan boleh ni. Dulu tak ada. Dulu salah kena buat balik. Boleh dah balik. Sekarang dulu kita ada, kalau salah masuk, kita punch kat situ, punch. Itu pun memang kalau punch kat situ tak nak pakai, kalau kita nak pakai tak boleh save dah dulu. Memang kena buang terus yang kita nak pakai tu. Dah tak boleh nak buat 3-4 take lepas tu boleh pilih. Tak ada. Dulu tak ada. Dulu time tu juga. Jadi dulu punya recording satu proses yang mencabar jugalah. Memang seronok kita tengok dengan recording dulu. Daripada situ kita belajar. Ramai lagi, orang belajar dengan ramai lagi. Sebenarnya abang lagi banyak belajar dengan kawan-kawan musician. Bukan gitaris je, keyboardist pun penting. Sebab abang cakap, keyboardist tu penting. Sebab tu bila album kedua Slam, abang panggil Abang Eddie Slam main. Masa tu dia Eddie Ekamatra, dia dekat Kamatra. Masa tu dia tak ada band lagi lah. Kan, panggil dia dekat session untuk album Slam. Lepas tu tengok dia main, cakap baik ni kan. Cakap dengan manager, manjur panggil dia, tanya dia nak masuk Slam tak. Dia cakap okey ke masuk Slam, so okey. Jadi dengar Abang Acis, cakap tadi lah gitu. Benda tu kita dengar, benda kita belajar. Kadang-kadang kita dengar kita tak tahu, kita buat masa time tu buat tahu lah kan. Bila tanya tahu lah, kita dengar je. Nanti kita, ni chord apa ni, aku tak tahu chord ni kan, apa semua. Balik kita check balik chord apa ni, tanya orang, tanya musician yang dah ada sampai dekat tahap tu. Kita tanya dia yang penting. Kita dah ada dekat situ supaya dia ada experience dia tanya. Tu. Lagi soalan tadi apa lagi satu? Okey. Untuk lagu baru biasanya okey, tugas session ni saya gitaris saya katalah dapat lagu tu kosong. Belum ada gitar part lagi. Satu, kita akan masuk chords dulu. Sama ada gitar clean sound ke ataupun akustik apa, kita akan masuk chords. Biasa lepas tu kalau lagu ballad biasa tu ada power chords. Kan distortion apa semua. Dan solo tu kita akan tanya dulu producer. Kadang-kadang diorang dah ada meline dalam diorang punya ni. Kan sikit tanya dulu ada apa-apa lain nak buat tak kat sini. Kalau tak ada, dan kita akan buat sendirilah solo tu. Tapi kebanyakannya yang abang bagi so far memang line semua abang buat sendiri lah. So tengoklah lagu dulu memang banyak dulu banyak lagu solo tengah tu memang wajib kena ada. Sekarang ni tak berapa sangat. Sekarang ni line sikit-sikit aja apa semua akustik ke. Macam last abang buat Hakim Rusli, lagu apa? Hakim Rusli yang pop Mimpi Lagu Mimpi. Lagu Mimpi tu abang pakai masa tu session dekat orang tu. Lagu tu pakai akustik je. Lagu tu tak ada distortion, tak ada apa, akustik gitar aja lagu Mimpi. So dia punya keperluan dia, kita ikut lagu biasa. Ikut lagu. Macam solo ni, kadang-kadang orang tanya, abang macam mana nak buat solo? Sebenarnya solo tu, kita dengar melodi lagu tu dulu. Kan? Apa melodi tu, lagu ballad ke apa semua kita dengar. Kalau boleh, kita cuba jangan larikan sangat melodi tu daripada lagu tu punya keperluan lah apa semua. Biasa kita sebelum start kita hum dulu dekat kita punya dekat kita punya kepala dulu. Apa melodi dia kan kita nak main. Kita hum dulu dan baru kita main.
faham kita punya. Kita cuba banyak kali. Bang, bang, tadi sambung yang tadi masa abang buat lagu session untuk Hakim Rosli tu, so producer minta abang tulis solo ke dia yang tulis? Tak, dia Hakim Rusli tu tak ada solo lagu dia, dia akustik ya. Akustik gitar. Adalah line sikit-sikit lah kat situ. Yang lagu Hakim Rusli tu line kebanyakannya ada satu part tu dia dah tulis. Ada satu yang dengan sebelum string line ke apa, ada sebelum string line tu ada part gitar tu dia dah tulis kat situ, ikut kat situ lah. Tapi kebanyakan yang lain semua sendiri lah. Dia bagi chords saja, ada chords kat situ lah. Kita bagi sebenarnya macam ni lah. Bila producer tu dah panggil kita main, dia nakkan something daripada kita. Jadi kita tak boleh harapkan macam apa kau nak suruh aku main apa, tunjuk tak. Sebenarnya kita yang kena contribute dekat lagu tu. Sebab tu Wan cakap bila kita nak session, bukan maksudnya kita kena prepare diri kita lah. Kita kena prepare untuk kita punya apa kita nak main, kita punya knowledge, kita punya apa yang kita dah practice selama ni apa semua. Time session tu, time tu lah kita bagi. Jadi itu salah satu sebabnya untuk producer panggil kita lagi. Jadi producer panggil kita bukan sebab kita pandai baca. Tak. Producer panggil kita lagi sebab kita boleh deliver. Itu ya. Bila deliver macam okey, contohnya aku bagi kat dia ni lah. Dia ni buat line sedap lah. Bagi dia buat lah session lagu ni. So benda-benda macam tu. Benda yang details kecil-kecil itu kita kena belajar kat situ. Macam proses tu kan, panggil apabila abang producer bagi chord and then abang create a melody, so abang part of the songwriter lah kira, betul tak lagu tu? Kita bukan songwriter, kita lebih kepada apa dia panggil, kita contribute untuk gitar punya arrangement kat situ. Gitar punya voicing, punya arrangement, dan keperluan gitaris memang macam tu. Dalam masa yang sama, kita bukan setakat main apa yang dia bagi. Kita kena kita kena contribute satu. Maknanya bila kita contribute tu, maknanya kita arrange kita punya part sendiri. Kan? Katalah kita dah main first line, tapi fikir macam ini kalau ada harmony sedap juga ni kat sini kan. So kita yang effort sendiri untuk ni. Dan bila producer dengar macam okey, saya suka part ni, simpan. Macam tu. So macam tu, benda-benda macam tu. Jadi benda tu pula dia berkait rapat dengan cara kerja kita sebagai arranger. Macam abang selalu arrange jadi producer semua kan. Sebab kita bila dapat sesuatu lagu tu, kita bukan niat untuk siapkan je lagu tu, tak. Kita dapat lagu tu macam, aku rasa kalau lagu ni buat macam ni akan jadi best. So kita kena set kita punya mind macam tu. Kalau aku buat macam ni best, kan? Baru kita dengar, okey tak? Cakap tak best. Kalau dia cakap tak best, okey kita tukar lah. Kalau dia cakap okey, best buat kita, okey kita maintain macam ni. So kita kena contribute ideas apa semua. Jangan jadi macam apa orang suruh buat tu, buat je lah. Kan? Macam buat macam, okey tak lah. Kita kena contribute something, and kalau nak buat okey ni. Sebab tu Abang cakap sebelum kita nak masuk dalam session tu, kita kena prepare diri kita. Kita kena tahu sebenarnya apa yang kita nak main, kita kena tahu apa sound kita nak keluarkan, kita kena tahu instrumen kita apa semua kan. Jadi benda tu membantu lah. Dia akan membantu kita punya proses kita untuk jadi sessionist. Assalamualaikum bang. Salam. Saya nak tanya, selain chords, scaling penting ke untuk scaling? Okey. Untuk menghasilkan satu solo. Baik. Itu je. Tu je. Okey. Scaling tu sebenarnya penting. Memang penting pun. Sebab scaling tu perlu. Kan? Bukan untuk create solo je. Untuk main lagu pun kena tahu scaling, kena tahu chords tu dalam key apa semua kan. Jadi scaling tu perlu. Memang perlu. Memang perlu tahu. Biasa kalau abang create solo, just noodling scaling ke ataupun
memang dah fix scaling yang abang akan pakai tu? Tak. Jarang abang kalau solo biasa abang akan create melody dulu. Create jalan cerita dah buat. Kalau solo tu panjang lah kan. Kalau solo tu pendek ikut apa chords ada kat situ, kalau lagu solo kita main. Depends lah, tengok lagu macam mana. Tapi yang penting kita dah tahu dah, katalah contoh key tu dalam D kan. Kita dah tahu D punya scale macam mana semua kan. Kita standby tengok kalau kita perlu guna scaling tu ataupun masuk scaling tu macam benda yang apa ni yang laju tu lah kan, apa semua kan. So kalau perlu kita buatlah. Tapi yang penting melodi. Pada abang melodi dulu. Macam mana kita nak buka solo tu. Lepas tu dia biasa scaling orang akan buat dekat hujung solo, betul tak? Dekat hujung baru dia akan semua kan? Baru dia akan buat semua. So macam tu lah, dia punya ikut lagu tengok macam mana. Yang ini serius abang. Yang ini soalan serius lah. Okey, tadi tak serius ke? Dia okey. Dia walaupun kita dah macam tahap dah pro lah kan. Dia kebiasaannya gitaris yang pro-pro ni, kesalahan biasa yang dia buat apa? Biasa gitaris buat apa? Salah note je lah, salah main lah, salah note je lah. Salah note lah. Salah note. Apa lagi yang salah? Selain daripada salah note tak ada. Selain daripada tu tak ada benda yang salah. Salah note je salah. Tapi kadang-kadang ada gitaris yang tengok jenis lagu lah. Kadang ada main note yang salah pun. Tapi sebenarnya dalam konteks lagu tu, dalam konteks band tu, tak salah pun. Kan? Dengar macam okey je. Mungkin sebab lagi-lagi kalau macam gitaris yang dah apa ni dah lama, dah macam cakap tadi lah, gitaris yang dia memang betul-betul berbakat apa semua kan. Bakat, dia ada band yang bagus apa semua. Kadang-kadang dia main salah pun kita macam tak nampak pun, macam tak kisah. Dia sampai jadi macam tu kan. Kadang-kadang dia main, kalau beza dengan gitaris yang orang cakap yang tak berbakat nak baru start main, dia main salah memang kena lah apa semua kan. Memang kena lah. Sebab tu orang cakap dia lain, dia tak sama. Tapi biasa kalau untuk session gitaris, benda yang paling kita takut salah note lah. Salah note. Setakat vibrato tu kadang-kadang note band tak cukup tu biasa, terlebih band ke apa. Tapi pada abang benda tu memang kita jagalah, bending note apa semua memang kita jaga. Vibrato kita jaga kan. Vibrato tu penting. Siapa kalau ada gitaris kat sini menasihatkan work more dekat vibrato lah. Vibrato gitar tu penting. Sebab benda tu jadi awak punya signature sebenarnya. Dia akan jadi kita punya signature, vibrato, tone. Kita punya tone, kita punya vibrato semua jadi signature. Tak kira nak main vibrato apa ni sini apa ni yang jari ke, atau nak main tremolo punya vibrato pun boleh. Okey. Okey, kejap lagi kalau ada nak datang sini tengok setting ni pun okey, boleh je. Kejap lagi kita nak share apa-apa pasal setup ni, okey boleh. Okey, ada lagi tu. Abang, tanya bang. Tadi masa permulaan bengkel abang ada main satu lagu abang dari album Alhamdulillah, betul? Betul. Nak tanya semasa abang membuat lagu tersebut, proses nak menghasilkan lagu tersebut, apa yang abang cuba sampaikan dalam lagu tersebut? Adakah dari segi melodi ke, dari segi scaling ke, dari segi permainan ke, ataupun ada perkara lain yang abang nak cuba sampaikan? Yang lagu first tu ke? Ya, yang first tadi, lagu yang first. Okey, lagu first tu abang nak ada satu benda yang apa ni, satu benda lagu fast, satu yang semangat lah, macam satu bawa kita pergi journey satu tempat lah kan, kita bawa pergi ke tempat. Sebab dalam lagu tu ada 3 key sebenarnya. Perasan? Siapa perasan? Tak perasan? Lagu tu ada 3 key. Jadi itu dia punya apa ni, salah satu kita bila buat arrangement tu, kita nak ada satu lain sikit lah. Sebab memang kita buat satu benda tu the smooth kan. Contoh kita cuba buat yang smooth lah, campur walaupun tukar key tapi orang tak perasan, tapi okey lah, boleh layan apa semua okey sebenarnya. Tapi lagu tu lebih kepada melodi lah. Melodi, mula melodi, lepas tu hujung-hujung tu adalah main
adalah sikit-sikit benda tu kan. Banyak sebenarnya orang banyak guna pentatonic scale dia banyak. Banyak guna pentatonic scale dia banyak. Sebab pentatonic ni dia sudah universal juga, senang mana-mana kita boleh ni. Tapi ada banyak jenis pentatonic so kita nak kena tahu lah. Nak kena belajar. Tu. Yang lagu lagi satu tu lagu cover lagu Orang Putih tu, You Needed Me tu. Aku suka sebab dia punya melody range dia tu kan, kita boleh main low note, kita boleh main high note apa semua kan. Tu dia punya, lepas tu boleh main layan vibrato semua kan. So nampak macam menarik tu buat macam tu. Right. Ada lagi katanya? Ada. Assalamualaikum bang. Salam. Saya nak tanya, kenapa abang suka Ibanez signature Steve Vai ni kan? Dan apa karakter dia? Dan selain ni apa abang suka lagi? Okey. Sebenarnya ni salah satu gitar yang abang selesa main. Selesa dekat tangan, dia tak apa ni, dia punya radius dia pun okey. Lepas tu salah satu dia abang suka Ibanez ni sebab dia ada sentimental value lah. Tu satu. Sebab dulu start dengan Exist pun abang pakai Ibanez. Jadi benda tu sentimental value dia lebih lah. Tapi kalau dari segi specs tu memang banyak benda lah. Banyak dia punya aspek-aspek dia kan. Macam ni walaupun Ibanez yang apa tu PR, tapi abang dah tukar pickup. Pickup dah tukar ikut abang punya specs yang abang suka apa semua kan. Then setup pun agak tak tahu lah rendah ke tinggi ni, tak tahu. Nanti korang tengok sendiri lah kan. Ni rasanya macam tak tinggi sangat, tak rendah sangat lah, biasa je. Lepas tu suka dia punya versatile lah, dia versatile. Clean sound pun boleh apa ni, kita boleh workout dengan dia punya clean sound. Distortion bila kita perlu pun dia akan cukup. Sebab kita boleh kurangkan tadi tu. Sebenarnya distortion abang tak banyak pun, sikit je. Abang tak apa ni, tak gerti sangat nak pakai distortion banyak kan, sebab dia note dia nanti akan tak clear. Dia tak berapa clear, so distortion dia sikit je. Itu je lah. Selain daripada abang ada berapa biji gitar, tak banyak pun, ada dalam 8 note. Untuk sessionis tak banyak tau. Korang hanya ingat banyak. Untuk sessionis tak banyak. Dia abang ada banyak gitar. Kalau ikutkan memang tak suka ada. Abang tak suka simpan gitar satu. Tak suka collect gitar. Bagi gitar pakai. Gitar untuk pakai. Jadi gitar yang ada pakai yang sekarang ni semua memang pakai sebab dia specs yang lain-lain. Ada dua Strat, satu custom Fender ada dua. Tu bunyi dia memang lain, single coil lain. Single coil bunyi dia lain. Lepas tu ada acoustic steel satu, acoustic nylon satu. Tu ada satu gitar yang ada active pickup kan, EMG. So dia punya bunyi dia semua memang lain-lain, tak sama. Memang tak sama. Dah ada Valley Art satu yang lama tu abang tu. Itu pun dah macam-macam dah kena apa ni, tukar situ, pick up semua dah banyak dah tukar. Sebab bila kita lama main, kita rasa kita dah tahu apa kita nak dekat kita punya setting pick up apa semua. Jadi selalu gitar kalau abang beli abang akan tukar pick up. Mula karakter yang abang suka bila beli gitar, first kita kena, yang penting dia punya feel tu lah. Sebab kita nak mengadap dia ni lama ni kan. Kan? Kita nak mengadap. Jadi yang ni penting. Dia punya feel tu, feel dekat gitar tu. Feel kita pegang tu kan. Tu penting. Sebab yang lain-lain ni boleh tukar. Kan? Ini kalau kita tak suka pick up yang high output, kita boleh tukar yang medium ke low output apa semua tak kisah. Yang penting sini. Itu je lah. Okay. Ini sekarang pakai tone zone, Dimazio. Dimazio tone zone. Ini tone zone. Ini Puff Pro. Puff Pro yang
awal-awal jam pakai lu lah. Dia Puff Pro ni dia medium pickup pun. Tapi abang suka sebab dia ada bunyi apa? Medium output. Original dia pakai Utopia. Yang untuk gitar ni, untuk Pia ni, dia keluar tadi dia pakai Utopia punya pickup. Utopia. Dia tak sama dengan yang jam tu dia pakai Evolution kan. Evolution tu dia high output apa semua. Okey juga tu okey. Tapi sekarang ni tengah selesa pakai ni lah, pakai Tone Zone. Tone Zone dengan apa tu? Puff Pro. Puff Pro Tone Zone. Tak, yang mana? Ni sekarang tak ada. Sustain tu nasib-nasib je. So benda tu macam abang cakap lah. Ada bila kita perform tu kan, kita dengan apa yang kita dah katalah kita dah perform yalah banyak-banyak tempat apa semua. Jadi kita tahu apa yang diperlukan untuk dapat feedback tu kadang. Bila dapat tu macam satu bonus lah. Tu yang saya try gunakan feedback apa benda semua bagi nampak, bagi colour sikit apa semua kan. So ni bukan sustainer. Kalau sustainer dulu adalah pasang dekat gitar. Valley Arts dulu tak silap. Ada pasang sustainer. Tapi dah buka dah. Sebab kuat makan bateri. Lupa buka jack je, habis jahanam tak bunyi lah je. Masak tengah show. So tak apa, sekejap lagi nanti boleh ni lah. Boleh nak tengok. Ada bawa lagi satu gitar Valley Arts kan, ada warna hijau tu yang pakai lama tu. Yang tu pakai Gibson punya pickup. Pakai Gibson 496 dengan 498 tak silap. So itulah. Ya? Bukan, ni jack. Pakai preamp. Yang ni baru pakai. Tapi tadi sound yang tadi tu tak pakai yang ni pun. Pakai yang ni pakai. Apa tu? Sound okey. Sound okey, cerita pasal abang punya efek ni Sound distortion semua tadi tu daripada kereta kebal dia. Daripada Stormbox ni, distortion. Tak, ini masuk dekat dalam Cortex ni. Dia proses digital punya effects kat dalam tu, dan baru pergi amp tu. Yang bawah tu power amp yang hitam tu. Yang macam kereta kebal besar ni. Ni. Tu. Oh, ni preamp. 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 Preamp saja lah. Preamp lah. Ini preamp apa tu? Preamp saja, preamp. Distortion dengan clean sound lah. Tapi untuk yang ni abang tak pakai lah. Abang pakai yang tu. So kalau siapa-siapa macam yang ada kat sini kan, ada gitaris yang berminat untuk belajar routing pun boleh juga sebenarnya. Sebenarnya routing, tahu tak routing? Maknanya dia punya connection daripada mana apa semua untuk dapat 4 cable method ke. Pernah dengar 4 cable method? Okey. Itu semua lepas tu yang apa tu? Kita direct sama ada effects tu pergi send return ataupun effects tu pergi depan masuk terus, ataupun semua ni sekali terus pergi return dekat belakang tu. So tu abang cakap, jadi gitaris ni susah juga sebab kau kena tahu semua benda. Nak kena tahu semua benda, routing, effects routing, pedal dia punya kegunaan kan, apa semua dia punya separation, in out apa semua nak masuk untuk mixkan analog dengan digital apa semua. Lepas tu nak pergi amp lagi apa semua macam mana. Kalau salah masuk nanti dia, ya Allah, bunyi dia macam apa ni kan, beli beribu-ribu lah nanti bunyi macam apa je kan. So benda-benda macam tu nak kita boleh tahu. Okey, untuk info siapa yang pakai digital effects ataupun Stormbox. Sebenarnya kalau kita tengok dalam digital effects tu kan ada dia punya blok tu kan. Sebenarnya sama je. Apa yang kat Stormbox tu lalu yang kita punya dalam tu pun sebenarnya itulah dia. Cuma tinggal lagi dia punya circuit dia digital lah dan bunyi dia digital lah.
Tapi kalau orang yang belum pernah pakai lagi macam adik-adik ni yang belum pernah pakai analog punya Stormbox punya setup, so kalau beli Stormbox dia macam tu lah susunan dia. Start daripada biasa daripada masuk tuner dulu kan. So benda drive, lepas tu booster semua sebelum effects. Ujung tu baru effects. Lepas tu modulation, delay, reverb, apa so baru keluar baru semua pergi amp. Kadang sebab banyak budak-budak yang baru dia tak nampak benda tu, dia tak tahu. Yang dia tahu yang dekat dalam digital effects tu je macam tu kan. Macam tu lah. So siapa kalau dia faham digital, kalau dia faham analog punya setup, dia akan faham digital punya setup tu punya macam mana dia punya nak routing dia. Okay. Sorry? Jadi setiap kali abang setting, itulah signal chain yang akan abang buat Dia akan mula dengan tuner, lepas tu ada modulation, then lepas tu baru distortion, then baru hantar semua signal tu pergi ke amp atau mixer, betul? Jadi macam setting sekarang ni abang guna 4 cable method ke ataupun macam direct amp ke? Yang ni direct, bukan sorry, ini ini direct pergi return. Oh, direct pergi return head lah. Direct return head. So tengok depan tu. Ke belakang. Tak ada masuk depan kan, ada masuk belakang. Sebab dalam ni dia dah distortion ni dia dah preamp ni distortion. Jadi kalau preamp ni kita masuk dekat depan sudah dah 2 kali dah ada dia dah 2 kali ada EQ kat situ. So benda tu dah jadi tak betul lah. So ni bypass lah bang Dia bypass yang head punya tone kan? Bypass head punya preamp. So pakai dia punya power amp section dia. So kalau pertanyaan untuk abang punya setup, yang untuk yang ni macam ni lah. Tapi kalau untuk konsert biasa tak pakai yang tak buat macam ni. Biasa pakai, kita ada satu setup untuk pakai amp lah. Lain sikit lah. Oh kalau untuk live memang totally akan pakai head punya ni lah, sound lah macam tu lah. Betul selalunya pakai. Kalau live sebab nak bunyikan, nak keluarkan bunyi tube amp dia ke ataupun sebab nak elakkan daripada bunyi digital tu macam tak keluar macam tadi abang ada ceritakan, sebab dia banyak section sampai nak pergi ke satellite dan hantar signal tu kan. Jadi better guna analog dan juga head yang gunakan tube lah, tube amp untuk kita main live dalam skala besar macam tu bang. Macam ni tak juga tak. Sebenarnya kalau untuk sound live macam tadi lebih kepada soalan effects punya ni Jadi tone tu depends dekat kita lah macam mana. Kadang sebab abang suka pakai amp sebab abang suka dia punya tone amp tu. Tinggal lagi bila untuk TV punya show, biasa kalau kita buat, kita boleh record kan. Kita boleh record, kita dengar cakap kenapa bunyi macam ni kan. Dekat atas stage bunyi lain. Kan rasa bunyi macam ni. So kita check balik sama ada reverb kurang ke apa benda semua. Kadang-kadang kita dah letak reverb banyak tapi bila keluar kat TV macam mana pergi reverb ni dah hilang lah semua. So benda-benda macam tu kita punya sebenarnya sama. Even kalau kita tengok macam baru ni abang ada tengok Jose Triani punya setup kan. Siapa tu, Steve Lukather punya setup. Steve Lukather. Okey, dekat atas stage kan dia tengah interview, lepas tu dia punya kru main gitar tu. Dia punya effects dia punya banyak gila. Banyak kat atas stage tu. Tapi bila dalam masa tengah show main, benda tu jadi sedap sebab dia dah blend apa semua kan. Jadi benda tu dengar apa semua. Jadi jangan kalau untuk show apa jangan segan nak pakai reverb ataupun delay, pakai dulu tak. Kadang-kadang kita rasa macam banyak sangat kan, kita letak kurang macam biasa tak cukup dia. Takut tenggelam kan bunyi kan. Biasa orang takut nanti bunyi tone dia tenggelam. Terutamanya kalau ada reverb kan. Jadi pada abang, nasihat abang gunakan sajalah. Guna, tapi dia adalah dia boleh lebih, orang kata kena sedap rasa lah kan. Yang terlebih dia ada punya mix tu kan. Apa semua okey boleh. Jadi kalau macam tengah live tu biasa ada sound engineer akan bantu abang tak? Contohnya kalau dia dengar macam contohnya bunyi macam ada mungkin madi sikit ke kan. Macam
tone abang tak berapa keluar. Jadi abang akan minta bantuan sound engineer ke atau abang sendiri yang akan tweak Kalau terus? tak keluar, kalau Madi dekat TV. Mungkin Madi kat TV ke? Oh, awang sebenarnya benda tu kalau kat tempat kita dah okey, kan? Tempat kita dah okey, kalau kat sana Madi, bukan kita punya problem. Maknanya dia orang yang kena solve benda tu lah. Sebab kita tak boleh nak solvekan benda tu untuk dia orang. Takkan kita nak naikkan kita punya EQ, kita nak tukar EQ kita kat sini sampai bunyi bingit apa semua kan. Kat sana okey, tapi kat sini bingit tak boleh. Kita kena setkan kita punya sini okey dulu. Dah okey, dan dia akan ambil signal tu. Kalau dia dapat tak okey, maknanya ada something yang tak betul lah dalam diorang punya patching ke apa benda semua, so diorang check balik lah. Ataupun dia punya EQ dia lupa nak off ke dekat mixer tu apa semua kan. So benda-benda macam tu. Tapi bagus juga, biasa kita communicate dengan sound engineer macam tu kan. Sebab kadang abang selalu tanya, okey tak kat TV, okey tak? Cakap okey. Kalau tak okey dia bagi tahu. Satu lagi bang, boleh bang? Saja nak tanya dah bang. Okey, dalam abang pun dah 30 tahun lebih kan dalam dunia seni ni. Okey, pemilihan M lah bang. Dalam banyak-banyak M apa yang abang rasa paling versatile yang selalu abang gunakan untuk studio dengan live? Selalu orang pakai Marshall lah. Marshall lah? Maksudnya line up Marshall lah. Maksudnya dalam line up brand Marshall lah yang abang gunakan lah. Ada satu abang suka pakai apa tu? JCM 900 macam ni. JCM JCM 900 800 800 dengan satu tu ada baru-baru juga nak try. Sebenarnya dah lama dah teringin nak try M tu, JVM. Oh, JVM. Tapi susah nak dapat kat Malaysia, susah dapat sebab benda tu dah discontinue. Tapi M tu kena lah, mungkin sebab kena dengan setup kot. Dengan setup, dengan kita punya telinga, kita dah biasa dengar sound apa, tonton gitar yang macam tu dulu apa semua kan. So macam tu lah, pakai Marshall lah. Okay bang, terima kasih bang. Okay. Digital M bang? Macam camper, minat? Camper? Camper, tu digital punya side lah. Ya betul. Okay, sebenarnya kalau dari segi tone wise M ke apa dalam tu, abang tak berapa minat sangat pakai digital. Tak kira lah camper ke fractal ke, abang cuma pakai tu untuk effect saja. Macam ni pun abang pakai apa ni, quad cortex ni pakai untuk effect saja. Effect, sebab tu dia punya routing, dia punya ni, sebab dia punya memang complicated sikit kan, sebab dia bagi choice of routing yang kita senang nak buat bekerja. Maknanya ni satu masuk sini, lagi dua pergi sana kan. So macam tu lah. Tapi okey je, boleh try. Kalau untuk recording apa semua ada pakai jugalah. Kalau untuk show atau performance apa semua memang prefer. Kita nak tengok, ada orang nak tengok gitar hijau abang. Oh iya ke? Keluarkan lah tengok. Aduh. Dia kata apa, Variex. Itu macam line stick yang tak ada pick up. Apa dia? Variex, line stick lah. Apa tu? Yang tadi abang cakap. Bukan, apa, gitar hijau tu? Gitar hijau. Valley Arts. Okay guys, ni gitar yang kita selalu nampak dekat dalam TV ni. Ya, gitar ni daripada tahun 96. 96. Lama gitar ni 96, tapi dah tak ada keluar production dah. Orang suka gitar ni sebab dia punya kayu dia satu dah apa? Dia dah masak lah, senang cerita lah. Dah masak lah. Lepas tu pakai pickup Gibson tu kah. Asalnya bukan Gibson, ada asalnya MG. Humbucker single. Tapi bila dah main lama, rasa setup ni humbucker rasa paling sesuai lah. Wah, ni walaupun dia humbucker tapi clean sound dia masih apa? Ada, kita boleh dapat dia. Macam ni efek semua daripada sini.
clean sound semua, maknanya dia punya drive semua, drive semua luar, tak pakai yang dalam tu. Boleh je pakai, tapi untuk abang prefer lagi suka pakai drive luar lah. So ni dah banyak tukar dah kita ni sebenarnya, banyak lah. Fretboard dah tukar, apa lagi, dah cat balik dah, tapi hijau jugalah. Cat balik hijau. Ini nampak ni, ini semua switch apa tu, sustainer dulu lah. Dulu pasang sustainer. Last pakai show tahun 2000 berapa dekat Kenanga dulu, Slam ada pakai buat show kat situ, ada pakai sustainer tu. So sekarang ni keep it simple macam ni lah, humbucker. Lepas tu ni pun dah tukar hardware, banyak dah tukar sebab yang lama semua dah karat apa semua, tapi still bila main memang lain sikit lah, dia punya sound dia memang. So dapat dengar dia punya sparkle, dia punya apa tu, dia punya bite dia apa semua. Ada dengar reverb kan, macam banyak tak sebenarnya. Ini kalau ada band apa semua dengar macam dengar CP-CP je. Kalau betul-betul kita nak main lagu yang betul ada yang dengar reverb sangat, memang kena naikkan lagi reverb dia apa semua. Distortion pun sama juga, pakai apa ni, pakai Stormbox tu punya distortion kat situ. Ini ada delay, ni tak ada reverb pun. Okay, ni semua nak kena, bukan belajar macam, kena buat banyak kali untuk dapatkan sustain tu. Dia sebenarnya rahsia macam awak cakap tadi, apa tone dekat tangan mana sebenarnya, nak kena tahu kan. Macam tadi abang main sini tak adalah macam nak beria sangat, nak jalan kiri ni kan, tapi picking tu kita kena ada dia punya apa tu, nak kena belajar, nak kena tahu lah kat mana dapat bunyi, sebab ni gitar kita tahu karakter dia, kita tahu perangai dia. Lepas tu efek tu pun kita tahu perangai dia macam mana, amp tu pun kita tahu perangai dia. Jadi bila kita main tu, semua dekat picking. Sini pun iyalah juga kalau kita nak ada time kita memang ni kena apa? Memang kena stable lah. Kita kena firm lah. Kita kena tahu grip apa keperluan. Tu ada reverb dengan delay lah. Tu ada kita, sebab tu orang cakap benda ni proses. Dan bila kita dah selalu, kita tahu apa yang kita nak, sebab kita tahu apa nak sebab kita selalu dengar kan. Abang selalu dengar dulu, banyak dengar Joe Satriani sebenarnya, sebenarnya yang banyak influence banyak Joe Satriani daripada Steve Vai. Steve Vai abang suka dia punya gitar je. Lagu dia satu pun orang tak kerti main. So Josat memang sebab dia punya approach vibrato dia sedap,
kan, dia punya sustain note dia sedap, dia more commercial apa semua kan. So dia lagi fit, lagi sesuai untuk kita apply dekat pop punya music kan. Dia punya apa ni? Vibrato macam mana cakap tadi kan. Vibrato tu kalau ni dia ada satu kita punya vibrato dekat kat sini jari apa ni? Jari kat kiri jari kiri ya. So dia, kalau ni bila kita main tremolonya vibrato, dia punya karakter dia lain. Dia akan jadi lagi lembut sebenarnya. Macam ni. Kalau ni tak sama. Jadi dia ada color lah kan, dia ada color. Macam kalau high note biasa dia lain, dia akan bagi satu karakter yang lain. Kalau kita punya yang vibrato yang jari ni jadi lagi tegap lah, sebab bila kita vibrate pakai jari ni, note dia ke atas. Jarang macam ni kita nak tak boleh kan. So bila note tu atas, dia akan jadi lagi tegap lah. Kalau di sini vibrato jarang kita tarik ke atas untuk vibrato kan. Biasa kita untuk pakai tremolo vibrato bisa kita akan tolak ke bawah. Kita dengar dia punya lain lah dia punya. Sebab tu benda ni kita kena explore lagi. Kalau gitaris tu kita kena explore semua benda. Benda tu fun sebenarnya, tapi itu lah dia akan makan masa kita lah, macam mana cakap tadi. Dia kan tu yang praktis daripada 4 jam jadi 8 jam. Kadang-kadang praktis gitar 2 jam je, yang lain semua kita tweak yang ni je jadi 7-8 jam semua kan kita tweak. So benda-benda macam tu lah nak kena ambil tahu. So bagus untuk apa ni? Untuk input kan, untuk input yang mana baru nak belajar main gitar kan, ataupun yang dah lama belajar, dah tahu apa semua. So mungkin ada yang benda ilmu yang boleh membantu kan apa semua kan. Bila kita nampak kadang baru kita tahu macam mana dia punya kita. Sebab kadang dekat dalam TV kita dengar je apa semua, kita tak tahu macam apa je. Bila kita dekat depan-depan, ambil peluang nak tanya apa, tanya je tu cakap. Sebab tu orang suka buka untuk soalan dan nak boleh jawab, boleh relate. Tapi alhamdulillah bagus, semua soalan semua bagus-bagus. Macam mana, sorry? Delay depends dekat lagu. Sebab abang ada tab. Biasa tab tempo tu memang untuk kita ikut tempo lagu tu lah. Tapi dia ada trik dia kalau ada pakai 2 delay. Satu yang short delay, lagi satu long delay. Itu je lah. Jadi bunyi macam Steve Lukather sikit kan, bunyi apa semua. Macam Neil Sean sikit apa semua. Sudah pakai tu. Memang kalau main seorang-seorang memang bunyi kadang macam buruk pun ada kan. Sebab memang banyak sangat. Tapi bila dengan band, okey je sebenarnya. Okey je. Kan? Kecuali kalau main lagu rock apa semua tak payahlah. Tak payah pakai delay macam kita main lagu. Takkan nak main lagu left-handed letak delay banyak macam tu kan. Tak. Okay.